Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan perkongsian fail. Nama ahli Kumpulan 7. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Abdul Wahab, nombor metrik 01DDT21F2070. Seterusnya, Juven Nathan anak lelaki Magindran, nombor metrik 01DDT21F2019. Seterusnya, Afrin Nisha binti Ayub Khan, 01DDT21F2007. Dan akhir sekali, Nur Dalisa Afika binti Muhammad Afizon, nombor metrik 01DDT21F1075. Definisi perkongsian fail. Perkongsian fail merupakan kepada pengedaran atau pembekalan akses media digital seperti program komputer, multimedia, dokumen maupun buku elektronik. Terdapat 6 software untuk membuat perkongsian fail. Pertama, Google Drive. Kedua, Dropbox. Ketiga, OneDrive. Keempat, Telegram. Kelima, WhatsApp. Keenam, email. Apa itu Google Drive? Google Drive ialah perkhidmatan penyimpanan dan penyegerakan fail yang dibangunkan oleh Google. Jadi kalau kita ada Google account, kita akan dapat secara percuma untuk mendapatkan perkhidmatan Google Drive ini. Ianya dilancarkan pada 24 April 2012. Google Drive membolehkan pengguna menyimpan fail dan folder, menghantar fail ke seluruh peranti dan perkongsian fail. Google Drive boleh didapatkan secara percuma di Windows, komputer Mac OS, telefon pintar, tablet, Android dan iOS. Google Drive merangkumi dokumen, halayan dan slide Google. Ianya popular dengan menyimpan fail dan juga menghantar fail kerana ianya mempunyai pelbagai fungsi untuk penghantaran fail. Ia juga sangat popular untuk digunakan pada zaman ini. Kelebihan menggunakan Google Drive. Ianya menjimatkan ruang di hard drive anda dengan 15 GB percuma. Jadi, Google Drive menyediakan 15 GB percuma. Ini sangat besar untuk kita simpan fail-fail kita di dalam Google Drive. Ianya boleh di backup fail-fail penting secara automatik kalau kita mengsignkan kita punya komputer ataupun laptop ke Google Drive. Jadi kalau kita kehilangan fail-fail penting di dalam komputer ataupun laptop, kita tidak perlu risau kerana ianya telah di backup secara automatically oleh Google Drive. Ianya mempunyai pelbagai fungsi untuk menghantar, iaitu fail yang kita ingin hantar mempunyai fungsi yang dapat memberikan kita untuk memilih sama ada kita nak hantar ke email ataupun software yang lain. Jika ingin menghantar ke software-software lain, kita boleh mengkopikan link untuk menghantar ke software lain seperti WhatsApp, Telegram dan pelbagai yang lain. Dan juga kalau kita ingin menghantar ke email, kita juga boleh menghantar dengan mempunyai fungsi memberikan sang penerima itu, iaitu sang penerima email itu dapat mengedit kita punya file ataupun boleh melihat kita punya file ataupun hanya boleh komen saja apabila kita hantar file kita tu. Ia dapat edit PDF atau gambar sebagai teks. Jadi di dalam Google Drive ni dapat mengedit PDF ataupun gambar sebagai teks. Jadi ianya adalah software yang percuma dan juga senang untuk pelajar-pelajar untuk mendapatkan Google Drive ini. Apa itu Dropbox? Dropbox adalah penyimpanan
dan penyelarasan fail dalam talian seakan seperti pembaca USB. Cuma bezanya ia dalam talian dan boleh diakses pada bila-bila masa dari peranti yang mempunyai rangkaian internet. Dropbox juga kita boleh dapat dan kita boleh download dari websitenya untuk kita simpan dekat kita punya PC. Kegunaan dia bila kita punya PC ataupun laptop kita tidak mempunyai internet, kita boleh simpan dekat Dropbox tersebut. Tetapi ianya kena belilah, ianya tidak didatangi dengan percuma. Ia percuma tapi dia boleh bagi 30 hari. Lepas 30 hari tu dia dah habis dan dia akan suruh kita bayar untuk menyambungkan dia punya perkhidmatan. Kelebihan menggunakan Dropbox. Dropbox diberikan ruangan simpanan sebanyak 2 GB dan boleh menambahkan ruangan simpanan dengan membeli. So dia ada, kita kena belilah untuk menambahkan lagi GB di dalam Dropbox. Penggunaan yang mudah. Ianya sangat mudah untuk menggunakan Dropbox. Hanya kita simpan fail yang kita ingin simpan, fail-fail penting yang kita simpan, dan juga kita dapat menghantarkan fail itu dengan mudah. Tidak perlu pelbagai cara, hanya simpan ataupun klik and then hantar. Menyokong pelbagai pelantار sistem operasi sama ada Windows, Linux atau Mac OS. Dapat menyimpan fail anda dengan selamat di atas talian. Ianya dapat menyimpan fail kita sekiranya kita menghadapi laptop yang rosak ataupun laptop yang dijangkiti virus. Tetapi dengan adanya Dropbox, fail-fail yang kita simpan di dalamnya tidak akan hilang. Penghantaran yang pantas. Penghantaran failnya juga pantas. So tidak perlu risau kalau kita punya fail besar, sebab ianya dapat menghantar fail kita dengan mudah. Hai, saya Dalisha. Saya nak cerita tentang apa itu OneDrive. OneDrive adalah perkhidmatan simpanan dalam talian ataupun lebih mudah dikenali sebagai cloud yang boleh digunakan untuk menyimpan dokumen, nota, gambar, muzik, video atau apa-apa jenis fail yang lain. Dengan OneDrive, kita boleh mengakses fail dari hampir mana-mana peranti dan boleh berkongsi dengan orang lain. Contohnya kita boleh akses gunakan iOS, Android, Mac, Windows, Linux dan sebagainya. Seterusnya, apa kelebihan perkongsian fail menggunakan OneDrive? Selain berkongsi fail, kita boleh menentukan siapa yang boleh mengakses fail dan perkara yang boleh dilakukan. Contohnya, kita boleh set dia sebagai can view, iaitu orang yang dapat link tu boleh tengok je fail tu, dia tak boleh edit, dia tak boleh copy, dia cuma boleh tengok je. Manakala can edit, kita bagi dia untuk edit fail tu, so dia boleh buat perubahan dekat fail tu. Kelebihan yang kedua ialah dia boleh diakses di mana-mana saja asalkan kita ada capaian internet. Saya akan sambung dengan apa itu Telegram. Telegram ialah aplikasi perkhidmatan pemesejan yang popular dan percuma. Ia boleh diakses menggunakan semua jenis peranti. Malah, ia mempunyai saiz fail yang lebih kecil berbanding aplikasi yang lain. Selain itu, ia boleh menghantar fail dengan saiz yang besar sehingga 3 GB.
Seterusnya, saya akan cerita tentang kelebihan perkongsian fail menggunakan Telegram. Kelebihan yang pertama, kualiti gambar dan video yang dihantar tidak akan dikurangkan seperti aplikasi yang lain. Seperti mana jika kita hantar fail menggunakan setengah aplikasi, kualiti gambar dan video dia kurang cantik, tak seperti yang kita lihat di dalam galeri. Kelebihan yang kedua, ia boleh menghantar apa sahaja jenis fail dan saiz. Kita boleh hantar dalam bentuk zip, PDF, dokumen, slide dan sebagainya. Kelebihan yang ketiga, ia boleh dijadikan fail simpanan sementara kerana kita boleh menghantar fail ke diri sendiri, iaitu kita menghantar fail ke save message, di mana kita saja yang boleh lihat fail yang dihantar. Itu sahaja. Terima kasih. Hai, nama saya Afrinisha binti Ayukan. Hari ini saya nak bentangkan tentang WhatsApp. Apa itu WhatsApp? WhatsApp Messenger lebih dikenali sebagai atau ringkasnya WhatsApp. Ia ialah perisian percuma Amerika yang tersedia di peringkat antarabangsa. Perkhidmatan permesejan segera terpusat merentas platform dan IP suara yang dimiliki oleh mata platform. Ia membolehkan pengguna menghantar mesej teks dan mesej suara, membuatkan panggilan suara dan video serta berkongsi imej, dokumen, lokasi pengguna dan kandungan lain. Seterusnya adalah kelebihan menggunakan WhatsApp. Apa kelebihan yang kita dapat menggunakan aplikasi WhatsApp ini? Jangkau orang pada bila-bila masa di mana sahaja. Contohnya di aplikasi WhatsApp ini tidak ada waktu yang terhad. Kita boleh hantar mesej pada bila-bila masa saja. Tidak ada waktu terhad. Sebenarnya selamat dan boleh dipercayai. Aplikasi ini mesej yang kamu hantar dan yang kamu diterima adalah selamat. Dan dia tidak ada tiada sebarang apa-apa terjejas mesej lah. Dia macam end-to-end encryption, jadi dia selamat dan boleh dipercayai. Menyokong komunikasi dua hala. Maksudnya dia tak ada macam seorang hantar dulu, lepas tu baru lagi orang seterusnya kena mesej. Kalau macam tu, dia boleh terus boleh berkomunikasi berterusan. Dua hala. Dua-dua belah boleh hantar mesej serentak. Jangkau antarabangsa means dari negara lain ke negara lain boleh menggunakan aplikasi WhatsApp ini, boleh berkomunikasi. Boleh hantar lebih banyak mesej pemasaran yang berkaitan. Waktu sekarang dah ada pemasaran online. Jadi aplikasi WhatsApp ini sangat membantu untuk pemasaran online tersebut. Dan lain-lain juga kelebihan menggunakan WhatsApp ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Jonathan. Nama saya Jonathan lagi bagian. So, apa itu Gmail? Gmail adalah perkhidmatan email berasaskan web percuma yang menyediakan penggunaan dengan gigabit torrent untuk mesej dan menyediakan keupayaan untuk mencari mesej tertentu. Gmail ialah perkhidmatan email percuma yang disediakan oleh Google. Dalam banyak cara, Gmail adalah seperti perkhidmatan email lain. Kita boleh menghantar dan menerima email, menjaga spam, membuat buku alamat dan melaksanakan tugas email asas yang lain. Tetapi ia juga mempunyai beberapa ciri yang lebih unik yang membantu menjadikannya salah satu perkhidmatan email dalam talian yang paling popular. Sambung dengan itu, ialah kelebihan perkongsian fail menggunakan Gmail. Yang pertama ialah pengantaran fail yang cepat. Kita boleh hantar fail dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan menggunakan Gmail. Yang kedua ialah rekod data dapat dibuat. Versi lama dokumen masih disimpan untuk rujukan dan dokumen yang hilang mudah digantikan, iaitu fail yang kita hantar atau dokumen yang kita hantar dapat direkodkan dalam Gmail
kita boleh rujuk itu pada bila-bila masa. Yang seterusnya adalah persisnya antivirus dan penyamakan virus email. Automatik pastikan perkongsian laporan email tidak menjejaskan keselamatan dan mudah digunakan dari tempat berencana. Iaitu Gmail mempunyai satu antivirus yang menjangkakan virus email automatik dan menjaga keselamatan PC atau handphone kita. Dia juga untuk mudah digunakan dari tempat-tempat yang di mana juga. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk men-sharekan fail ke Google Drive. Pertama, buka Google Chrome. Seterusnya, pergi kepada Google Apps. Klik Drive. Seterusnya, right klik pada bahagian sini. Klik pada file upload. Tekan desktop. Tekan pada bahagian folder task dan klik pada task. Klik open. Dan dia akan muncul kepada bahagian file. Lepas tu ada kaedah seterusnya iaitu drag dari bahagian File Explorer ke Google Drive. Pertama, klik File Explorer. Klik Desktop dan klik Folder Task. Pastinya tekan pada task file dan drag ke bahagian folder. Bahagian Google Drive. Dia akan muncul ke bahagian file seperti tadi. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk menghantar fail dari Google Drive ke Gmail. Mula-mula tekan pada folder dan di situ terdapat fail yang anda ingin hantar. Right klik kepada fail yang anda ingin hantar dan tekan share. Baiklah. Di atas ini adalah tempat anda meng-add menggunakan Gmail. Boleh lebih daripada satu Gmail. Dan di bawah ini adalah grup. Iaitu dalam grup ini, jika anda ingin menghantar melalui grup, hanya Gmail yang ada di dalam grup ni sahaja yang dapat fail yang kita hantar. Jadi sebagai contoh di atas ini, saya masukkan Gmail sebagai contoh. Dan di sebelah kanan ni adalah akses. Untuk Gmail tersebut boleh editor, boleh komentar dan boleh viewer. Dan di bawah ini pula adalah tempat message di mana anda ingin letak message ke fail anda untuk menghantar ke Gmail yang anda ingin hantar. Dan tekan pada klik send. Jika keluar di bahagian sini, bermaksud fail anda sedang dihantar. Baiklah, seterusnya di bahagian grup ini, anda boleh meletakkan akses seperti viewer, komentar dan editor, dan boleh transfer ownership. Ownership ni boleh mengedit. Sebagai contoh, tekan send invitation. Lihat, fail yang kita hantar tadi berjaya sampai. Jadi ini adalah invitation yang kita beri kepada Gmail ini untuk menjadi owner yang dapat mengedit di bahagian share tadi. Tekan respond. Jadi di sini kita dapat akses seperti owner tu untuk memilih
untuk diri kita sendiri dan juga boleh memilih untuk Gmail yang lain. Jadi kita tekan done saja. Lepas kita dah buat, sebagai contohlah saya bagi Gmail lain ni sebagai viewer, dan kita boleh save. Kita hanya boleh save. Untuk send hanya owner file yang original yang boleh send. Baiklah, di bahagian bawah ini pula adalah bahagian untuk generate access, di mana hanya only people with access can open with the link. Maksudnya hanya akses yang di bahagian atas ini sahaja yang boleh mendapat buka file ini. Pada anyone with the link ini pula, di sini kita boleh hantar bukan melalui Gmail, tapi boleh menghantar ke mana-mana software sharing untuk memberikan file. Sebagai contoh, kita boleh copy link dan hantar kepada WhatsApp web ataupun Telegram ataupun pelbagai software yang lain, dan klik done. Itu saja. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan Dropbox. Pertama, anda perlu search Dropbox di dalam Google Chrome. Kemudian tekan sign in. Baiklah, di sini dia menyuruh kita untuk memasukkan Google account atau Apple account ataupun email. Jadi saya menggunakan Google account. Bila anda berjaya masuk ke Dropbox, tekan upload di bahagian sini dan tekan file, dan masukkan file yang anda ingin ke dalam Dropbox. Baiklah, selepas selesai memasukkan file ke dalam Dropbox, anda klik share pada ikon share ini dan masukkan Gmail yang anda ingin hantar. Jadi kita boleh menambahkan lagi Gmail, lebih daripada 2 Gmail sebenarnya. Dan ianya boleh menambahkan kita punya kenalan dengan Google. Baiklah, tekan tetapan di sini. Jadi klik pada create link. Di sini kita boleh untuk sesiapa yang ada pautan ini boleh melihat file ini, ataupun hanya orang yang dijemput seperti Gmail tadi tu, hanya yang Gmail tadi tu saja yang boleh melihat file yang kita hantar. Tapi kalau kita pilih anyone have a link, maksudnya kalau kita hantar link ke software lain seperti WhatsApp dan kita hantar ke dalam grup, so satu grup tu boleh tengok kita punya file. Yang ni kita boleh buat expired date, kita boleh meletakkan tarikh untuk sampai bila link ini boleh dibuka.
Dan di sini kita boleh mengaktifkan disable download untuk supaya bila orang buka link ini dia tak boleh download lah, dia boleh tengok saja, dia tak boleh download file yang kita bagi tadi. Dan tekan save. Di sini kita boleh buat copy the link. Macam tadi saya cakap, kita boleh buat copy link dan boleh hantar ke software yang lain seperti WhatsApp dan Telegram untuk share ke situ, ataupun anda boleh share menggunakan Gmail. Selepas dah masukkan Gmail ini, tekan share files. Jadi kita telah berjaya menghantar file tersebut ke Gmail yang kita masukkan tadi. Dan lihat, lepas dah hantar, dia akan menunjukkan ada 3 ahli yang mempunyai file ini, iaitu 1 owner, lagi 2 tu adalah Gmail yang kita hantar tadi. Okey, file kita sudah pun sukses sampai ke Gmail 1 dan juga Gmail kedua. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Delisha. Hari ini saya nak tunjuk cara untuk share file menggunakan Telegram. Yang saya gunakan ni adalah desktop Telegram. Okey, mula-mula kita klik dekat attachment icon ni. Lepas tu kita pilih file yang kita nak hantar. Contoh saya nak pilih gambar, so saya klik gambar yang saya nak pilih. Lepas tu kita boleh klik compress image ataupun tak, and kita boleh tulis caption kalau kita nak tulis, and kita boleh klik add kalau kita nak tambah lagi file yang nak hantar. Lepas tu kita boleh klik send. So file yang saya nak hantar dah dihantar. Sekarang saya nak tunjuk cara untuk kita share file menggunakan OneDrive. Okey, mula-mula kita pergi dekat web browser yang kita nak. So saya gunakan Microsoft Edge. Kita search OneDrive. Lepas tu kita klik dekat sign in. Okay, so sekarang kita kena tunggu dia loading. So kita kena sign in dulu dalam kita punya OneDrive. Kita boleh hubung kita punya email, nombor phone ataupun Skype. So saya nak gunakan email. Kita klik next. So sekarang kita dah berjaya masuk dekat dalam kita punya OneDrive account. Okay, so cara yang pertama saya nak tunjuk cara untuk kita share file gunakan OneDrive. Yang ni file yang memang dah ada dalam OneDrive. So kalau dia dah ada dalam OneDrive, kita just pilih file yang kita nak. So kita klik dekat file yang kita nak, dan kita klik dekat button share. So dekat sini kita ada 2 jenis pilihan. Kita boleh share direct dekat orang yang kita nak. Kita just masukkan nama dia. Kalau dekat dalam kita punya laptop ni memang dah ada. Ataupun kita boleh buat email, ataupun kita boleh gunakan kaedah link. So kita just share link dekat orang yang kita nak share. So contoh saya nak share gunakan kaedah link. So saya just tekan copy. So link tu dah di copy.
So kita nak tengok apa jadi dekat dia, just kita pastekan je kita punya link tu and kita klik search. So ni file yang saya dah nak share, so saya dah berjaya share. Okay, untuk cara yang kedua, kita boleh share file gunakan OneDrive, tapi kita tak payah masuk pun dalam OneDrive, kita just gunakan file explorer je. So cara dia, kita buka kita punya file explorer. Okay, lepas tu kita cari file yang kita nak share. So kita just klik right click, and then kita cari share. Tapi kalau dia tak ada button share, kita cari yang tulis move to OneDrive. So kita klik move to OneDrive. Okay, dia dah siap. So lepas tu kita klik dekat kita punya OneDrive yang dekat tepi ni. Okay, so file yang kita nak share tadi, kita just right click. So dia dah ada button share, so kita klik share. So proses dia sama je macam tadi. Kita boleh send melalui email ataupun melalui kaedah copy link. So kalau kita nak copy, kita just copy je link. So dah siap. Nak tengok dia jadi ke tak, kita boleh je paste dia. So ni file yang kita dah share tadi, dah berjaya di share. Itu saja, terima kasih. Today I want to show how to share file with your laptop to WhatsApp. Alright. First, we have to open WhatsApp web on our laptop. Okay, and then click the person you want to share file, and then click on the button attach, and then click document, and click the file you want to share, open, and then send. Alright, that's all. For share file with your laptop to WhatsApp, that's all. Thank you. So today we're going to share about how to share files in Gmail accounts. So first of all, we have to go for our Gmail account. And here you choose a new Compass. So we have to choose someone to we share the profile here. My friend one. So we have to choose subject. And finally, yes, we have to need to share the files with. So here we go for attach file. Then we can choose any of file that we want to share to our friend or anyone. So I choose the chapter 2 register memory. Open. So you have to wait for the submission. Yeah, one. So after share the file, we have to just send it, and yeah, it's done. So just send. Yeah, the message has been sent, so we can view our messages. Yeah, that's all from me. Thank you.